Seorang je. Amalina, seorang je kamu. Kawan kamu yang lain tiada? Tidak. Seorang je. Okey, kita akan masuk bab yang ke-8 ya. Ini kira bab yang terakhir lah. Okey, bab yang terakhir. Okey, yang mula-mula sekali adalah 8.1. Okey, sebelum tu tajuk bab 8 ni adalah graf fungsi. Okey, jadi secara generalnya kamu akan belajar tentang tentang graf lah. Okey, graf. Tapi sebelum tu kita kena kenal dulu apa itu yang dikatakan sebagai fungsi. Okey. Jadi yang pertama, sebelum kita tengok graf. Jadi graf nanti kita akan tengoklah. Graf fungsi kita akan fokus pada 8.2. Yang pertama ni kita kena kenal dulu apakah yang dikatakan fungsi. Okey. Apakah yang dikatakan fungsi. Jadi hari ni simple je lah. Kalau ikutkan latihan tu dia agak simple lah. Kita hanya perlu faham dulu apa itu yang dikatakan fungsi. Baru kita boleh tengok, kita boleh buat graf. Kita boleh buat graf. Plot graf lah, guna kertas graf dan sebagainya lah. Okey. Jadi secara bahasa yang lebih bahasa mudahnya, kalau saya lah, kalau fungsi itu saya anggap sebagai kilang lah kilang. Maksudnya kita ada kilang. Ni kilang. Kilang. Ada asap ni kan, dia memproses bahan. Jadi kilang tu memproses bahan mentah. Jadi apa-apa yang kita masukkan ke dalam kilang, ni dipanggil sebagai input. Okey, input tu maksudnya bahan mentah lah. Saya panggil bahan mentah. Dalam matematik dia tak panggil bahan mentah tapi saya panggil dia bahan mentah lah. Jadi bahan mentah yang kita masukkan dalam kilang itu, bila kilang itu memproses, jadi bila dia proses maka terhasil lah hasil dia. Terhasil lah hasil dia. Jadi hasil itulah yang dipanggil sebagai output. Output tu maksudnya adalah hasil, produk lah. Ataupun dalam bahasa Melayu bahasa Inggeris yang dimelayukan dia panggil produk lah, produk hasil. Jadi apa-apa yang kita masuk dalam kilang, bila kilang itu memproses, maka hasilnya adalah output dia. Jadi itulah yang dipanggil sebagai fungsi. Kalau saya ibaratnya fungsi itu adalah ibaratnya macam kilang lah. Kilang yang memproses input. Kilang yang memproses input untuk menghasilkan satu output. Ingat satu output. Satu outcome, tak boleh banyak. Kalau banyak outcome, dia bukan fungsi. Nanti kita tengok ada hubungan yang dipanggil sebagai fungsi, ada hubungan yang dipanggil bukan fungsi. Okey. Jadi untuk intro saya rasa tak payah yang aktiviti tu kita skip lah. Ni dia punya pengenalan lah Ada 4 jenis hubungan. 4 jenis hubungan. 2 di atas sini, 2 di bawah sini. Okey. Semua sekali 4 lah. Tetapi hanya 2 sahaja hubungan yang dia panggil sebagai ataupun dia menghasilkan fungsi. 2 hubungan sahaja yang dipanggil sebagai fungsi. Dalam bahasa Inggeris function lah. Function. Dalam bahasa Melayu dia translate fungsi lah. Fungsi itu adalah function. Dalam bahasa Inggeris lagi make sense lah. Kalau bahasa Melayu dia agak macam janggal lah sebut fungsi itu kan. Fungsi dalam bahasa Melayu peranan kan, peranan. Macam pelik jugalah kan. Okey, tapi bahasa Inggeris dia function. Okey.
Jadi kita sebelum saya saya tanya dulu kamu, ada hubungan-hubungan antara keempat-empat hubungan ni yang kamu tak berapa faham? Boleh-boleh lah, faham. Boleh lah faham. Oh, saya highlight tadi yang di atas ni, dua jenis hubungan yang ni, yang atas ni dipanggil sebagai fungsi. Yang bawah tu bukan fungsi. Yang ini, dua hubungan ini adalah bukan fungsi. Okey, kalau yang pertama, kalau ni saya secara imbas lalu sajalah kan. Okey, kalau hubungan yang pertama dipanggil sebagai hubungan satu kepada satu. Ini senang faham lah. Kamu nampak je, ini dia panggil, ini setiap satu ni dia panggil objek. Ada baca ke? Kamu ada baca ke? Ada tengok video tu? Ada, sir. Ada ini dia panggil apa tadi? Dia panggil tiga domain. Okey. Domain adalah set Semua ni, kalau kita ambil semua ni, bulatan ni dia panggil domain. Tapi setiap satu tu namanya adalah objek. Setiap satu ni yang ada dia punya hasil dia tu, ini hasil dia lah. Setiap satu yang ada hasil tu di sini dia panggil objek. Jarak ini objek, isi padu ini objek, harga itu objek. Kalau kita kelompokkan semua sekali dalam satu kumpulan, itu namanya domain. Okey, domain. Okey. Jadi yang sebelah kanan ni dipanggil kodomain. Kodomain. Kalau dia kasih kelompokkan semua sekali, dia panggil kodomain. Kalau setiap satu tu namanya apa? Setiap satu tu namanya apa? Kilometer, mililiter, RM. Apa nama? Kalau tadi objek kan? Ni objek. Kalau di sini dipanggil Image. apa? Image. Macam sains lah. Ada objek, mesti ada image. Sama juga macam matematik ni. Jadi kalau ini objek, kalau jarak ini objek, image ni adalah kilometer. Jadi dalam soalan kalau dia tanya senaraikan image, inilah semua jawapan dia. Kilometer, mililiter, ringgit Malaysia. Kalau soalan minta senaraikan objek, inilah jarak, isi padu, harga. Okey. Yang domain tadi tu dia ada kurungan. Kalau objek dengan image tak ada kurungan Kalau domain, domain kamu jawab dia ada kurungan yang macam ni. Kita letak dia punya objek dalam tu, setiap satu tu. Kalau dia minta bukan domain, jarak, isi padu. Ini sambil kita bincang ni, saya selitkan benda-benda yang dalam video tadilah, yang YouTube tadi tu ini domain Kalau domain kita jawab tu ada kurungan yang macam ni. Kurungan yang macam ni di belakang dan depan dia. Kalau dia kata senaraikan objek, nyatakan objek. Kalau objek tak ada kurungan. Tak boleh ada kurungan Kalau dia kata nyatakan objek, tak boleh ada kurungan ni. Kamu kena delete kurungan ni. Tu kamu take note. Benda-benda yang macam remeh saja kan, benda-benda yang remeh-temeh tapi penting Sama juga dengan kodomain. Kalau kodomain, maknanya jawapannya semua ni lah mesti ada kurungan. Kodomain mesti ada kurungan. Kalau dia kata minta senaraikan ataupun nyatakan image, maknanya sebelah sinilah. Tapi jangan letak kurungan. Buat koma-koma sahaja. Okey, buat macam ni tapi tak ada kurungan. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, hubungan satu kepada satu. Ini senang faham. Maknanya satu image ni, satu image ada satu objek lah. Okey, ada satu objek. Cara baca dia unit. Ni kita start daripada kilang. Inilah dipanggil sebagai fungsi ni Kita baca dia daripada sini. Unit bagi jarak adalah kilometer. Cara baca dia tu kena tahu tu. Unit bagi jarak adalah kilometer. Unit bagi isi padu adalah mililiter. Unit bagi harga adalah ringgit Malaysia. Jadi kamu tengok anak panah dia tu semuanya satu image, ada satu objek sahaja. Maka hubungan dia satu kepada satu. Senang je ni. Satu kepada satu. Saya buat warna orange tu. Satu kepada satu.
Jadi yang kedua, yang hubungan yang kedua namanya banyak kepada satu. Maksudnya input dia banyak, okey. Output dia ataupun ni saya panggil output lah, hasil dia ataupun image dia satu saja. Objek dia banyak, image dia satu. Jadi dia ni dinamakan sebagai banyak kepada satu. Cara baca dia, tabiat makanan haiwan iaitu arnab, lembu, kuda adalah tergolong dalam kategori herbivore. Macam tu. Okey. Jadi ini banyak kepada, sebab banyak input, hasil dia satu je. Hasilnya satu je. Cuma pergi pada satu image sahaja. Okey. Jadi kedua-dua hubungan ni, kalau kamu perasan, setiap input ni hanya mempunyai satu sahaja output. Maka kalau kamu tengok ni, semua ni satu input ada satu output, satu input ada satu output sahaja. Ini pun satu input ada satu sahaja output. Walaupun inputnya tu datang daripada berbagai-bagai berbagai-bagai input, tapi output dia hanya satu sahaja. Jadi kedua-dua hubungan ini dia panggil sebagai fungsi. Okey. Apa-apa outputnya hanya satu, itu adalah fungsi. Kalau outputnya lebih pada satu, itu bukan fungsi lah. Ini pentingnya ayat dia ni. Setiap input mempunyai hanya satu output sahaja, tak boleh lebih. Kalau lebih maksudnya dia bukan fungsi. Contoh yang bukan fungsi, macam inilah yang di bawah ni. Di bawah ni. Okey, kita tengok yang ketiga. Ini yang dua-dua ni, ketiga dan keempat ni, ini bukan merupakan fungsi, bukan fungsi. Jadi kita tengok hubungan ini namanya satu kepada banyak. Kenapa nama satu kepada banyak? Kenapa namanya satu kepada banyak? Okey, kenapa? Satu kepada banyak. Macam dia study dua benda begitu. Tengok output dia. Kita tengok dia punya input dengan output. Ini input dia, input dia satu, tetapi output dia lebih pada satu. Maksudnya satu input dia boleh ada dua output. Okey, dua. Ini banyak lah. Ini banyak. Ini banyak. Ini satu. Jadi satu kepada banyak. Satu input boleh jadi banyak output. Okey. Kalau cara baca dia senanglah. Subjek kegemaran Rania adalah sains dan matematik. Kan ada banyak tu. Satu orang budak ada banyak subjek yang kena study. Ataupun banyak subjek yang dia minat. Itulah cara baca dia. Jadi jawapannya satu kepada banyak. Okey, yang keempat ni, hubungan banyak kepada banyak. Kenapa dia kata banyak kepada banyak? Mostly semua tu banyak. Begitukah? Banyak kepada banyak ni dia datang dari mana? Dia datang gabungan daripada dua. Dalam satu gambar rajah tu, okey, kamu tengok. Kita tengok satu-satu. Saya guna warna kuning dulu. Okey, dalam gambar rajah tu kita tengok kalau Fairuz, tengok satu orang yang paling atas tu. Fairuz tu dia ada berapa dia punya output dia? Dua output kan? Tapi dia seorang je kan? Dia seorang, dia ada dua kenderaan dia naik ke sekolah. Satu kereta, satu bas. Maknanya satu input, ada dua output. Okey, itu kalau Fairuz. Tapi kamu tengok dalam masa yang sama, kita tengok ada tak yang tiga-tiga atau lebih pada seorang naik satu kenderaan yang sama? Satu ya. Contohnya Ravi. Kita tengok Ravi. Ravi yang ni, Ravi dia naik kereta. Okey, Fairuz pun naik ke kereta kan? Kereta. Maksudnya input dia dua orang. Tapi kenderaan dia satu. Dia share kenderaan yang sama. Maksudnya yang sekarang tu jadi banyak kepada satu. Yang tadi satu kepada banyak.
Dalam masa yang sama dia ada banyak kepada satu. Saat banyak. Oh, okey. Jadi sebab itu nama je banyak kepada banyak. Dia gabungan daripada satu kepada banyak dan banyak kepada satu. Secara rumusan dia kita panggil dia sebagai banyak kepada banyak. Gitu. Itulah cerita dia. Okey, banyak kepada banyak. Boleh? Boleh. Ni Amalina boleh? Boleh. Banyak kepada banyak. Okey, saya undur balik yang ni. Okey, saya tanya kamu. Yang ini kan seorang ini tengok nama Jannah ni kan. Dia punya subjek kegemaran dia satu saja kan. Kenapa hubungan ni bukan satu kepada satu? Sapraina ada dua output. Kita tengok secara keseluruhan dia. Secara keseluruhan dia kalau kita tengok spesifik satu-satu, Jannah dia memang ada satu je kalau ikutkan satu kepada satu. Tapi jangan lupa Rania ni dia ada satu kepada banyak. Maksudnya yang menang adalah satu kepada banyak. Jadi hubungannya saya buat satu dash banyak, maknanya satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Kita tengok gambaran keseluruhannya lah. Okey. Jadi yang ini dua-dua hubungan ni bukan fungsi. Bukan fungsi. Ingat syarat untuk menjadi fungsi, apa syarat dia tadi? Apakah syarat-syarat penting untuk menjadi fungsi? Ingat balik ayat tadi yang saya highlight tadi atas tadi tu? Ni. Ini definisi bagi fungsi ni. Fungsi ialah fungsi merupakan hubungan setiap input hanya ada satu output sahaja. Itu syarat penting dia. Jadi cuba tengok tadi hubungan yang ketiga dan hubungan keempat tadi tu. Tengok ni hubungan ni. Kamu tengok dia punya output dia ini satu input ada berapa output? Dua. Maka dia melanggar syarat. Dia melanggar syarat fungsi. Maka hubungan ini keseluruhannya bukan fungsi. Fungsi dia perlukan satu input hanya ada satu output. Satu input ada satu output. Kalau dia share output, jadi dia share. Maksudnya dua subjek satu orang. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena satu image ataupun satu objek, satu input hanya ada satu output. Okey? Sama juga macam ni. Sama juga macam ni. Banyak kepada banyak. Ini hubungan ini kita tak panggil dia fungsi. Sebab kita tahu fungsi dia mesti ada satu input dan satu output sahaja. Kalau di sini kamu tengok Fairuz dengan Ravi. Ni Fairuz dengan Ravi. Ni okey lagi. Ada satu output sahaja. Kereta kan. Dua-dua orang tu share kereta yang sama. Okey lagi. Tapi malangnya kamu tengok Fairuz. Fairuz ada dua ni. Kereta satu lagi bas. Kan? Ya. Kereta satu lagi bas. Jadi dia melanggar syarat fungsi. Kalau mau jadi hubungan itu sebagai fungsi, satu input mesti ada satu saja anak panah dia output. Kalau ada dua tak dapat. Jadi itu adalah syarat untuk menjadi fungsi. Jadi ada 4 hubungan. 2 hubungan dia panggil sebagai fungsi. 2 hubungan lagi adalah tak ataupun bukan fungsi. Itu secara secara rumusan dia. Okey, lepas tu yang lain tu saya rasa kamu boleh baca sendiri. Yang ini dari segi ini dia panggil rajah anak panah. Ini yang kita tengok tadi tu semua ni dia panggil rajah anak panah sebab ada anak panah. Tapi kita boleh convert dia. Kita boleh convert dia kepada bentuk yang contohnya bentuk graf. Kita boleh convert dia. Contohnya kita tengok yang ini. Ini gambar rajah anak panah. Ini gambar rajah anak panah. Tapi kita boleh convert kepada graf. Cara dia senang je, ambil
bahagian domain ni yang objek 3, 4 tu, kamu tengok kat bawah ni. Ni P. Dia labelkan P ni, yang ni dia labelkan kat sini, kat bawah ni. Okey, kat bawah ni. Q yang sebelah codomain. Q yang sini kita tengok kat sini. Okey, jadi bila kita tengok, kita buat graf, cikgu, nombor 3, 4 saja yang ada kat sini. Kenapa dalam graf tu dia kena lukis juga 1, 2, 5 tu? Kenapa? Dalam graf memang kita kena buat begitu supaya kita nampak dia punya seragam, dia punya paksi dia. Kalau kosong sini mesti ada 1, 2, baru 3, 4, 5 kan? Takkanlah kosong terus 3, 4, 5 kan? Jadi dia dalam graf kita kena plot mengikut skala yang seragam. Jadi kena buatlah nombor 1, 2. Baru nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi sama juga dengan di sini. Okey. Kalau kita tengok tadi Q, mana Q? Q ada nombor 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6, 8. Tapi dalam graf tak ada pun dalam bulatan yang Q ni tak ada pun nombor 1, 2. Nombor 5 pun tak ada kat sini. Tapi dalam graf kita kena buat juga sebab supaya skala dia cantik dan seragam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Okey, supaya skala dia tu nampak cantik dan seragam lah. Okey. Okey, jadi kalau kita buat dalam bentuk graf, dia akan jadi macam ni lah. Jadi cara kita baca dia, contohnya 3, 3. Jadi kita tengok kat sini 3, cari 3. Tandakan dengan X. Ni. 3 kat sini, 3 kat sini, tu adalah anak panah yang pertama, tandakan X. Lepas tu tengok lagi, apa lagi anak panah? Tengok anak panah aja ni. 3 pasangan dia dengan 6 lagi. Tadi 3 dengan 3 settle. 3 dengan 6 lagi, tengok graf dia. 3, okey, 3 kat sini, mana 6? 6 kat sini. Jadi kita buat tanda X. Okey, kita habiskanlah semua. Jadi semua anak panah, semua X tu ada berapa semua. Kita check balik anak panah kita ada berapa. 1, okey, saya guna warna merah sini. 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya kita punya X dekat graf tu mesti ada 4. Kita check balik, kira balik ada 4 ke ni? 1, 2, 3, 4. Okey, yang lain kamu tengok sendirilah. Okey, yang plot 2X yang ini ni, kamu tengok sendiri dia punya anak panah dia. Okey, satu lagi kaedah kita boleh tukar kepada bentuk pasangan tertib. Ni, tengok ni, pasangan tertib. Maksudnya kita tukar gambar rajah ni dalam bentuk kurungan. Okey, ikut anak panah saja. Dia punya 3, pasangan dia dengan 3. Jadi buat dalam kurungan. Macam ni, kurungan ni. Tetapi yang penting sekali kamu kena ingat, bila kita bercakap pasal pasangan tertib, mesti kurungan yang berbulu tu ada di belakang dan depan dia. Kita kena tutup dia di belakang dan di depan dia. Okey, jadi yang ini kurungan bulatan ni. Ini lain, ini kurungan untuk pasangan-pasangan dia. 3 pasangan dia dengan 3. Jadi dia buat kurungan itu menunjukkan pairing dia. Pair dia secara berpasang. 3 dengan 6 lagi. Jadi 3 dengan 6 dan seterusnya lah. Ada 4. Kalau kamu tengok ada 4 anak panah. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 pasangan lah. Okey, jadi ini secara kamu boleh tengok banyaklah contoh-contoh dia dalam buku tu. Saya tak pergi detail, saya cuba cuba rumuskan saja, simplify apa yang ada dalam buku teks. Jadi itu sahaja tentang 8.1. Kita tengok latihan. Setakat ni ada soalan, kamu tanya je lah. Knock. Ketuk-ketuk je. Tidak. Kalau ada lah, okey. Kalau tak ada, kita tengok latihan. Okey, kita tengok latihan. Dalam banyak-banyak soalan tu, mana yang kamu mahu dibincangkan duluan? 10 sampai 13. Alah, asyik-asyik yang hujung-hujung tu buat sendirilah. Okey, tak apa. Yang hujung okey, 10 sampai 13. 10 sampai 13.
Dia tunggu loading dulu. Okey. Oh ya, ini saya belum selitkan tadi. Julat. Tapi dalam buku teks ada. Nyatakan julat. Saya highlight warna julat ni sajalah. Warna hijau tu. Okey, julat merujuk kepada sebelah mana? Sebelah kodomen ke sebelah domain? Entah. Okey, julat adalah sebelah kodomen. Okey, unsur-unsur yang dalam kodomen. Ini kodomen lah sebelah kanan ni. Ya. Yang mana setiap unsur dalam itu mesti ada dia punya sambungan anak panah dia. Jadi semua unsur yang bersambung macam satu ni, macam satu ni dia ada bersambung, dia berpunca daripada kosong. Jadi ada anak panah dia. Maksudnya satu ini dia panggil sebagai julat. Jadi kalau dia suruh senaraikan julat, maksudnya kamu senaraikan semua yang ada dalam sini yang ada bersambung dengan objek dia. Okey. Jadi kalau saya tambah ini saya buat soalan saya sendiri. Contohnya saya tambah di sini nombor 7. Dalam bulatan ni lah nombor 7. Tapi nombor 7 tak ada pasangan dia tak ada anak panah. Maknanya nombor 7 tu adakah julat dia? Bukan. Jadi jangan tulis 7. Walaupun 7 tu ada dalam set B ni. Jadi kita kena tengok, kita kena ingat julat adalah bahagian sini. Okey, masih bahagian image ni. Cuma yang ada anak panah daripada mana asal dia, objek dia. Kalau tak bersambung, tak ada asal dia, maka dia tak dipanggil sebagai julat. Jadi di sini jawapan dia, kalau kamu tengok soalan ni senang je ni, semua ada kan? Betul? Semua ada anak panah dia masing-masing kan? Jadi semua tu dia panggil sebagai julat. Jadi cara menulis julat kalau dia tanya mesti bermula dengan kurungan yang berbulu yang macam tu. Tak tahulah saya panggil kurungan berbulu sebab dia macam bulu macam tu. Kalau kurungan ini kurungan bulat lah saya panggil. Okey. Jadi kita tulis semua sekali yang ada pasangan. Jadi jangan tulis pasangan, tulis yang dia berpasang. Tapi kita ambil yang sebelah sini sahaja. Contohnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 6. Ini adalah julat. Ini jawapan dia adalah bola. Okey, boleh ni? Boleh. Kita tengok lagi soalan. Sekejap. Jadi soalan ni, ni saya selitkan saya selitkan dia punya maksud gambar rajah tadi itulah. Alamak, kena undur balik ni. Nombor 10. Okey, jadi dalam soalan ni maksud dia ni dia kata ni fungsi. Bila bercakap pasal fungsi biasanya dia pakai huruf F lah, function F. Tambah 1. Inilah saya kata kilang dia. Inilah kilang dia. Maksudnya daripada set kosong ni, okey, tambah cara baca dia tambah 1 kepada kosong jadi berapa? 1 lah. Jadi contohnya 1 tambah kosong jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. Jadi kilang dia adalah tambah 1. Ini yang penting. Fungsi tu Itu cara kita membaca rajah anak panah. Okay, tengok soalan nombor 11. Soalan yang sama, arahan dia cari julat sama je. Okay, nyatakan julat. Tapi fungsi dia macam ni. Tengok ni fungsi dia. Ni tak apa, kalau tak faham tak apa, kita tengok dari gambar rajah mungkin lebih faham rajah anak panah ni. Okay. Yang cerita tu nanti saya cerita. Tapi soalan ni tanya julat je. Julat je. Maksudnya kita merujuk pada Y ke kita merujuk pada X? Y. Mesti di bahagian kanan sebahagian image Y lah. Jadi kita akan tengok fokus kepada sini. Jawapan dia di situ sahaja. Tapi kena ingat kalau julat jawapan dia mesti yang apa? Yang ada anak panah. Yang ada dia punya sambungan anak panah daripada asal dia, daripada objek dia. Jadi kita tengok kat sini, ada tak yang nombor-nombor yang tak ada anak panah? Ada. Okey, nombor 11 kan? Ya. Okey, jadi nombor 11 tak termasuk dalam julat. Jadi yang lain kita salin je 3, 5, 7 dan 9.
Buat kurungan berbulu tu 3, 5, 7 dan 9. Jadi di sini jawapannya adalah cicak. Julat. Okey, boleh? Boleh. Okey, maksud dia. Ni kita tengok maksud dia. Kamu sudah ni dalam buku dalam apa ni? Dalam tingkatan 4 Math nanti kalau kamu ambil ataupun tingkatan 5 belajar banyak lagi lah fungsi ni cara-cara kita adalah nanti kamu belajarlah fx. Ini maksud dia. Ini maksud dia f tu fungsi kilang, x itu bahan mentah dia. X itu inilah x tu, bahan mentah dia 1 2 3 4 tu, ni x. Ni kilang dia. Ini 2x tambah 1 ni dia punya hasil dia. Okey, maksudnya cara dia kita baca dia. Cara kita baca dia. Okey. 1 okey, x ini ni x. Contohnya saya ambil yang ni, x sama dengan 1 X sama dengan 1. Saya ambil yang pertama dulu. Okey, kamu masukkan dia punya x tu kat sini. 1 tadi tu masuk kat sini. Jadi saya buat di sini 2, okey, 2x maksudnya 2 darab dengan x lah. 2 darab dengan x. Jadi darab maksudnya saya buat 2 darab dengan 1 lah sebab sekarang nak panah dia yang nombor 1 ni. Jadi 1 masuk kat sini. Jadi 2 darab 1 berapa? 2 jadi 2. 2 darab 1 jadi 2. Tambah lagi 1? 3. 3. Sebab tu dapat 3 kat sini ni, nampak ni. Faham. Okey, 2 darab 1 dapat tambah dengan 1 dapat 3. Kalau yang kedua contohnya yang ini baris kedua nak pandang dia jadi 5. Kenapa jadi 5? 2 okey, 2 kat sini dia punya kilang dia 2 darab dengan bahan mentah dia 2 ni. Jadi 2 darab 2 jadi 4. 4. Okey, 4 tambah 1 5. Sebab tu jadi 5 kat situ. Jadi maksudnya yang inilah yang dikatakan sebagai fungsi. Okey. Ini saya panggil dia sebagai fungsi. Dia menghasilkan, dia ambil bahan mentah, dia dia proses, output dia tu adalah sebelah kodomen sebelah kanan. Ni output dia, hasil dia. Selepas diproses. Okey, itu cara baca dia. Okey. Jadi yang ini nombor 12, kita tengok nombor 12, soalan dia macam sama. Okey, nyatakan domain. Domain sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Okey, sebelah kiri ni domain. Saya tulis kiri pula ni. Domain. Jadi kita akan senaraikan domain tu maksudnya sebelah kiri. Okey, kita tengok apa yang terkandung dalam domain. Apa yang terkandung dalam domain? Semua yang ada dalam domain inilah nombor ataupun unsur jawapan dia lah. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Okey, domain dia simple je. Okey, nombor 13 last sekali. Okey, nyatakan kodomen soalan yang sama. Sekarang kodomen sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Sebelah kanan. Okey, sebelah Y ni kita akan tengok kodomen. Okey, kalau kodomen, apa jawapan kamu? Kodomen. Jawapannya A ke C? A mungkin. A mungkin. A. Kalau C jawapan untuk apa? Kalau C apa? Soalan minta apa kalau jawapannya C? Satu dengan satu tapi kodomen. Kalau kamu pilih C, contoh kalau kamu pilih C ni, ini kalau soalan dia tanya apa? Kalau yang sebelum ni kita bincang, dia tak ada nombor 11 kan? Betul? Kalau gitu maknanya soalan tu dia tanya apa? Dia tanya julat. Kalau soalan tanya julat, jawapannya adalah C. Tapi soalan tanya kodomen. Kodomen maksudnya segala apa yang ada dalam set itu ni, dalam set ini
Semua yang ada, tak kisahlah dia ada anak panah ke, dia tak ada anak panah ke, semua itu dia panggil sebagai, ini dia panggil sebagai image dalam codomain. Jadi kita salin semua sekali jawapannya ayam. Itu perbezaan antara julat dengan codomain. Okey? Kalau julat yang ada anak panah saja. Kalau codomain tak kisahlah ada anak panah ke tak ada anak panah ke, yang ada dalam sebelah kanan tu, sebelah image tu semua sekali tu kita ambil. Tu beza antara domain beza antara codomain dengan julat. Okey, codomain dengan julat. Okey, jadi ada mahu tanya tentang ni? Iya, ada. Okey, kita tengok nombor satu lah. Ini satu-satu lah kita tengok secara ringkas je. Terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi, iaitu satu kepada banyak, satu kepada satu. Okey, satu kepada satu dan satu kepada banyak. Banyak pada satu. banyak kepada satu. Jawapannya B dengan C. Yang penting kamu tengok belakang dia ni, dia mesti satu. Kat belakang dia mesti satu Sebab syarat dia untuk menjadi fungsi, dia mesti satu je output dia. Jadi kat belakang tu satu je. Jadi jawapannya B dengan C. Satu kepada satu dan banyak kepada satu. Okey, hubungan dapat diwakili menggunakan semua jenis yang tadi kita sudah bincang, sama ada gambar rajah anak panah, pasangan bertertib, graf, kecuali yang bukan tak ada kaitan adalah carta alir. Ini memang tak ada lah. Macam mana kita nak lukis carta alir berpandukan anak panah tadi tu? Tak boleh. Jadi jawapannya adalah C. Sebab dia mahu kecuali. Okey, jenis hubungan di atas ialah apa ni? Satu kepada satu. Okey, satu kepada satu. Kalau saya buat macam ni, saya tambah lagi, saya tanya kamu, kalau saya tambah lagi macam ni, dia akan jadi apa? Satu kepada banyak. Amalinda? Kita tengok kamu terjerat, kamu track. Banyak kepada satu. Fikir dulu. Fikir dulu. Ni soalan saya boleh ubah ni dalam exam kamu ni. Okey, ingat balik Kalau kita tengok satu-satu, kita cek satu-satu. Okey, kita tengok Siti, Siti dengan Lina. Okey, Siti dengan Lina ni dia merujuk kepada B saja. Maknanya banyak kepada satu. Tapi dalam masa yang sama kita tengok Lina dia ada dua. Maknanya seorang Lina dia ada dua. Maknanya satu kepada banyak. Jadi bila gabung jadi apa? Ada banyak kepada satu, ada satu kepada banyak. Bila kita gabung jadi banyak kepada banyak. Secara rumusan dia adalah banyak kepada banyak. Jadi ingatlah ni, kalau dia dia ada banyak kepada satu, kita cek satu-satu dia ada banyak kepada satu dan dalam masa yang sama ada juga satu kepada banyak. Jawapan akhir dia bukan satu kepada satu, bukan satu kepada banyak, bukan banyak kepada satu, tetapi banyak kepada banyak. Tengok huruf B ni, tengok huruf B kat sini. Banyak kepada banyak lah. Okey, jadi itu adalah kalau saya ubahlah soalan ni tapi soalan ni simple je, satu kepada satu lah. Okey. Okey, soalan nombor 4. Ni yang macam tadi dalam buku teks pun ada. Jawapan satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Kita cek satu-satu Yang ni kalau tengok 5, 10 sepatutnya satu kepada satu lah kan. Tapi yang menang itu adalah yang ada banyak tu lah. Bila kita gabung tengok secara keseluruhan, dia adalah satu kepada banyak Jawapannya bola. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 macam mana? Macam mana ni? Kalau kamu pening, kamu boleh tukar kepada gambar raja anak panah Kalau saya memang saya tukar lah. Kalau saya belajar dulu masa saya jadi kamu, saya buat sendiri lukisan dia ni. Dia punya sebelah kanan ni semuanya output ni. Yang saya bulat oranye ni semuanya output.
Outputnya sama kan? Semua 10. Jadi satu nombor je lah di sini 10. Sebelah kanan. Sebelah kiri dia nombor 1. Okey ni. 1, 2, 5, 10. Tu sebelah kiri punya bulatan tu warna hijau lah. 1, 2, saya buat titik tu 5. Titik tu untuk menyambungkan anak panah sajalah nanti. Jadi dia akan jadi macam ni. Bila kamu buat tu dia akan jadi macam ni. Baru kita nampak. Kalau dalam bentuk kurungan tu kita tak nampak hubungan dia. Kalau sekarang ni kita nampak sudah kan? Kalau sekarang ni kita panggil hubungan macam mana? Banyak kepada berapa ni? Input banyak, outputnya satu je, 10. Maksudnya banyak kepada 1. banyak kepada 1. Jawapannya banyak kepada 1. Jadi jawapannya adalah ayam. Okey, sebab kalau saya belajar dulu ini saya tak nampak ni. Kalau kamu tengok dalam kurungan ni susah juga mau nampak ni. Jadi lebih baik kamu kalau kamu ada kamu ingat kamu susun tu dalam bentuk rajah anak panah. Sebab rajah anak panah baru kita nampak, oh ni semua banyak tapi dah ada satu saja output dia. Ini banyak pada satu, senang nampak lah. Okey. Nombor 6 pun samalah. Nombor 6 ni kalau kita tak dapat tengok daripada graf, ni graf, kita buat dia punya gambar rajah anak panah. Tak ada masalah Contohnya saya buat sini kuning, sini sebelah sini hijau. Ni yang merujuk kepada A. Sekejap, salah ni. A sebelah sini. Ini merujuk kepada A, ini merujuk kepada B. Okey, A tu adalah sebelah sini sebelah bawah ni, sebelah sinilah input Jadi nombor 6, tengok nombor 6, ini titik-titik lah. Ini sepatutnya X lah ni X ni, tapi dia buat titik tu tak apalah. Sebenarnya kena buat X bila kamu plot kamu kena buat X bukan titik Jadi nombor 6, okey kita tengok senaraikan dulu 6, 12, 18. Kita senaraikan 6, 12, 18. Okey, yang hijau tu, yang hijau ni sebelah tinggi ni. Kita tengok apa ada nombor yang ada titik tu. Semua ada 1, 2, 3, 4. Jadi saya senaraikan 1, 2, 3, 4. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6. 6 ada 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4. Jadi kita tengok kat situ. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4. Okey, sekarang ni kalau kita buat macam ni, apa nama hubungan dia? Tapi baru satu lah. Baru kita buat sekali ni. Jadi satu kepada banyak kan? Betul? Satu kepada banyak kan? Okey. Kita try lagi yang lain. Okey, mungkin ada lagi yang lain. Kita try lah satu-satu ni. 12. Kita tengok lagi. 12. Okey, 12. Kita tengok satu baris ni. Kamu tengok satu baris ni. Okey, nombor 1. 1 ni merujuk kepada B yang paksi ni merujuk kepada B yang hijau tu. Okey, 1 ni dia ada 3 input iaitu nombor 6, 1 dengan 6, 1 dengan 12 dan 1 dengan 18. Jadi nombor 1 tu nombor 1 ni saya bulat warna kuning ni. Dia ada 3 input. 6, 12, 18. Maksudnya anak panah dia akan jadi 6 macam ni. 12 macam ni dan 18. Kalau sekarang warna kuning itu kita panggil apa? Hubungan. Yang kuning. Banyak pada 1. Okey, banyak kepada 1. Kamu nampak sekarang ni dia gabung sudah ni. Ada 1 kepada banyak, ada banyak kepada 1. Jadi secara keseluruhannya banyak kepada banyak. Okey, banyak kepada banyak. Jadi keseluruhannya adalah banyak kepada banyak. Jawapannya daun. Okey, jadi kalau tak dapat nampak daripada graf, kamu pandai-pandailah kamu ubah kepada bentuk rajah anak panah. Cuma kena ingat, bila kamu ubah kepada rajah anak panah, yang paksi X ini, yang paksi di bawah ni paksi X, ini paksi Y. Paksi X ini merujuk kepada sebelah kiri ni. Paksi Y ni merujuk pada sebelah kanan. Jadi kena ingat itu. Kalau kamu terbalik susunan tu, takut nanti gambar rajah dia jadi lain
Okey. Okey, nombor 7. Okey, senang juga. Nombor 7, hubungan dalam bentuk pasangan tertib, maksudnya dalam kurungan. Jawapan kamu? D. Okey, jawapannya bola. Ini senang je ni. Bola dalam kurungan pasangan tertib maksudnya secara berkurungan lah. Ini gambar raja anak panah, ini graf kan. Okey, nombor 8. Hubungan dalam bentuk graf. Mestilah C lah. C. Graf C. Ni anak panah, ini pasangan tertib. C lah yang graf kan. Okey. Okey, nombor 9, pasangan tertib bagi fungsi ini. Jawapan? Okey, kita senaraikan saja ni. Tengok saja pasangan dia 6, pasangan dia 3. Jadi jawapannya 6 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Jawapannya bola lah. Ini memang jelas lah 9, 3. Jangan terbalik. Ni penting. Dalam tajuk fungsi, dalam pasangan tertib itu, jangan terbalikkan antara objek dengan image. Sebelah kiri ni adalah di sebelah kiri dalam kurungan. Sebelah kanan tu merujuk pada sebelah kanan dalam kurungan. Jadi yang ini salah. Sepatutnya 6,3. Terbaliklah ni Jadi kalau terbalik memang salah. Kita kena ingat Jadi jawapannya bola. Okey, jadi itu sahajalah. Ada apa-apa mahu ditanya? Tiada. Tidak. Kalau ada pun kamu secara personal lah. Ni Dennis, mana kamu punya sahabat rapatmu? Best friend. Hafriz. Ya, mana dia? Luar daerah Tadi. ke di Brunei Tidur ke ni? dia. Okey, tak apalah. Satu lagi apa? Rachel. Mana dia Rachel ni? Okey, kalau tak ada apa-apa kita boleh stop di situ. Sementara tu saya screenshot sekejap Kamu jangan live dulu dalam masa 15 saat. Ni je yang ada, 2 orang je. Ya, sekali lagi sekejap. Okey, 5 saat. Okey, kalau tak ada apa, kita jumpa lagi nanti. Terima kasih kerana sudi join. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Thank you, Cikgu. Okay.